Shalom, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur masih di bulan Desember dan di minggu terakhir di rangkaian ibadah Natal, kita masih boleh beribadah kepadanya. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Sebab itu patutlah kita bersyukur dan memuliakan Dia. 亲爱的会众们，感谢主，在12月的最后一个礼拜，上帝还给我们机会一起参加圣诞敬拜次序，这就是神的慈爱，让我们感谢荣耀他。 Mari saya mengundang segenap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. 请弟兄们、姐妹们站立。 Marilah kita mengulai kebaktian ini dengan nyanyikan Berilah hormat padamu. 我们要开始今天的崇拜会，请大家一同唱《永贵真神》。 Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, pada
Bahasa Mandarin. 我们用中文唱。荣耀归于最高神，荣耀归神，荣耀归神，荣耀归于最高神，赞美赞美不停，赞美真神，慈爱最深，赞美真神，恩济万人，赞美真神，神他天庭，赞美神父神子神灵，荣耀归于最高神，荣耀归于最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归于最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀荣耀归于最高神。 Ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat sedang duduk. 弟兄姐妹们，请坐。 Saudara, sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa, 弟兄姐妹，在我们还没有进入认罪祷告以前， kita nyanyikan lagu Ku Dengar Suaramu. 我们再唱一首诗：我主我进来。 Ku dengar suaramu yang panggil marilah, oleh darahmu yang kudus aku pun sucilah. Terangku datang, datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darahmu. Bahasa Mandarin. 我们用中文唱。我本软弱可怜，求主赐我能力，将我无天万千洗净，丝毫不留痕迹。主啊，我进来，我进来求你，求主洗净我罪愆，洗净在宝血里。 Yang ketiga bahasa Indonesia. 第三节我们用印尼文唱。 Darahmu menebus, memberi kelepasan, terpujilah anugerahmu, memberi kebenaran. Sekarang ku datang, datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darahmu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita bersama-sama datang menghadap tahta suci Allah. Kita mau mengakui semua dosa dan salah kita. Kita memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan limpah rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini dengan rendah hati kami menghadap tahta suci-Mu. Kami tertunduk malu mengakui betapa kami kotor dan menjijikan oleh karena dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami.
Ampuni kami karena kami telah bersalah kepadamu di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Kami telah melakukan apa yang Engkau larang untuk kami lakukan. Kami tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami sekali lagi. Dan biarlah oleh karena kemurahan dari Roh Kudus, kami diperbaharui, kami dimampukan untuk menjalani hidup pertobatan yang memuliakan nama-Mu. Ini seru doa dan permohonan kami Tuhan. Kami menerima pengampunan oleh karena darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，请站立， Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. 请聆听上帝的恩典信息。 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman.《提摩太后书》1章9节记载：神救了我们，以圣召造我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 这就是上帝的恩典信息。 Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, mari kita nyanyikan lagu "O Kasihku Ajaib Indah". 弟兄姐妹们，我们再唱一首诗，就是主的妙爱。Oh Tuhanku, Kau panggilku pulang, dan cintamu menggerakkan hatiku. Cinta daku, Engkau masih cinta. Oh kasih-Mu sungguh tak terduga. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan Engkau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Bahasa Mandarin. 所以我们用中文唱。我虽曾说主啊，我深爱你，虽曾自夸我永不离开你，从这何时我又将你离弃，将你背也使你伤心叹息。主啊，你爱奇妙的爱，长过高山，真是令人难猜。虽然我曾
Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Jimmy Lucas, dengan tema Dekat di mata, jauh di hati. Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Makin Dekat Tuhan. 弟兄姐妹们，今天是由谢振武牧师将在我们当中传讲主的信息，主题是近在眼前，远在心间。为了预备我们的心，领受神的话，我们一同唱。Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. 弟兄姐妹们，我们大家来预备心，我们要思想神的话语，我们低头祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu 我们在天上的父，我们向你感恩， atas kesempatan hari ini, 因为我们今天有机会， di mana kami boleh kembali berkumpul untuk belajar firman-Mu. 我们可以来到你的面前，积极学习你的话语。 Kami rindu Roh Kudus menolong kami mengerti, 我们渴慕圣灵帮助，让我们可以理解， menolong kami memahami, 让我们能够明白， dan mengaitkannya dengan hidup kami, 并且能够结合在我们的生活上， memotivasi kami untuk menjadi pelaku firman, 推动我们成为一个行道的人， sehingga hidup kami boleh selaras dengan kebenaran firman-Mu. 直到我们的生活能够合乎圣经所教导的教训。 Berkati hamba-Mu yang akan berkhotbah dan yang akan menerjemahkan, 求神赐福要传讲您信息以至于翻译的姐妹， sehingga ada kesehatian, 让我们可以同心， firman Tuhan disampaikan dengan tepat, 让神的话语能够顺畅的传达， dan nama Tuhan dimuliakan. 神的名被高举。 Ini seru doa dan permohonan kami Bapa, 这是我们向天父祈求的祷告， di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 各位主内亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. 今天我们要思想的经文是在路加福音第15章第11到32节。 Firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Indonesia saja. 这段经文我们单用英语念出来。 Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian,
Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan anak-anakku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menerima tema khotbah hari ini, 弟兄姐妹们，当我接到这个今天要讲到的这个主题的时候， saya teringat pada lagunya Run. 我就想起这个 Ram 的诗歌， Syairnya kurang lebih seperti ini. 它里头的词句差不多一样。 Saat kita akan berjumpa, 当我们要相会的时候， meski kau kini jauh di sana, 虽然你远在天边， kita memandang langit yang sama, 我们看同样的天， jauh di mata namun dekat di hati. 虽然很远， Kita 在眼睛，可是 memandang 很靠 langit 近 yang。sama, jauh di mata namun dekat di hati. Kurang lebih kayak begitu, saudara. 大约它的实际就是，虽然在看着同样的蓝天，我们的心里却很近。 Syairnya indah bukan? 它的词句很美，是吗？ Saudara, orang bisa dipisahkan jarak. 人能够被空间所隔离， Namun jika hati dekat, jarak tak pernah jadi masalah. 但是当两个人的心是连在一起，这个空间的距离并不成问题。 Nah, yang jadi masalah saudara adalah orangnya dekat di mata, namun jauh di hati. 最大的问题呢，就是这个人近在眼前，可是呢，却远在心间。 Dan ini masalah yang sering terjadi dalam hubungan kita dengan Allah. 而且呢，这个情况呢，经常是我们与神之间关系的一个问题。 Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 所以呢，亲爱的主内弟兄姐妹， perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32在这个路加福音的这个比喻里， adalah salah satu dari 3 perumpamaan di dalam Lukas pasal 15. 是在路加福音15章里面的3个比喻当中的一个。 Ketiga perumpamaan ini adalah respon Yesus atas sikap orang Farisi. 这3个比喻呢，是主耶稣提出来回应法利赛人的问题。 Di dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2,
在路加福音15章第1、第2、2节 kita melihat apa yang dicatat Lukas. 当时呢，路加怎么记载呢？ Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 说到税吏和罪人都挨近耶稣要听他讲道，可是法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。 Jadi jelas bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena mereka melihat bahwa Yesus makan dengan orang berdosa. 所以呢，法利赛人和文士他们埋怨，觉得主耶稣不应该跟那些罪人在一起吃饭。 Orang-orang ini, saudara, orang-orang yang dekat dengan Allah ini, 这些所谓宗教领袖很靠近上帝的人， orang-orang yang melakukan pekerjaan rohani, 是那些做属灵事工的人， merasa terganggu ketika saudara mereka yang orang berdosa duduk makan bersama dengan Yesus. 他们却因为他们的弟兄当中是罪人，他们靠近主耶稣，他们感觉到不高兴。 Perumpamaan si sulung dan si bungsu, saudaraku, harus kita lihat di dalam terang ini. 所以呢，这个长子跟第二儿子的比喻呢，要以这个框来思想。 Jika kita melihat perumpamaan ini di dalam konteksnya, saudara, maka kita akan mendapati bahwa spotlight kisah ini bukan pada si bungsu, melainkan pada si sulung. 所以呢，就是我们看这个比喻的背景呢，其实所要强调的，并不是在小儿子，乃是在这个大儿子。 Si bungsu mewakili orang-orang berdosa. 这个小儿子呢，他代表了所有的罪人。 Sebagaimana layaknya orang berdosa, si bungsu meninggalkan bapaknya, meninggalkan status kewarganegaraannya, dan memuaskan diri hidup di dalam dosa. 正如所有的罪人，他们离开了父亲，他们走向罪恶的道路，他们犯罪。 Nah, pada gilirannya, saudara, si bungsu hidup di dalam keterpurukan dan berada di dalam status yang lebih rendah daripada babi. 可是当他的情况越走越下坡的时候，以至于他的地位比那个猪还要不如。 Sang bapa tentu saja, saudara, mewakili Bapa surgawi. 当然这个父亲呢代表天父上帝。 Sebagaimana Bapa surgawi, sang bapa terus menantikan si bungsu. 就好像天父上帝那样的，一直等待这个小儿子回家。 Itu sebabnya ia menggemukkan anak lembu. 所以呢，他就把牛犊养得肥胖。 Itu sebabnya juga ia segera berlari mendatangi anaknya ketika ia melihatnya dari kejauhan. 所以呢，从远方看到这个小儿子回来，他跑去靠近这个儿子。 Sang bapa karena kasihnya yang besar tidak menghukum. 因为这个天父那么的爱孩子，他一点都没有想到要惩罚。 Sebaliknya dia memulihkan posisi si bungsu. Padahal- Ia berbahagia atas kepulangan si bungsu. 他把他带回之前的那个地位，他非常的高兴迎接他回家。 Si sulung, saudara, yang tentu saja mewakili orang Farisi dan ahli Taurat, tampaknya gagal memahami kasih ini. 可是呢，大儿子呢，却代表了这些法利赛人和文士，他们不理解父亲的心。 Sekalipun dia hidup bersama dengan bapaknya dan terus melayani sang bapa, namun ia gagal untuk melihat hati bapaknya yang penuh kasih. 虽然他跟父亲很靠近的生活，可是呢，他却不理解父亲的心。 Parahnya, saudara, ia bahkan gagal melihat dirinya sendiri sebagai anak. 更糟糕的，他没有看到自己的地位，就是儿子的地位。 Ia menyamakan dirinya dengan budak, hidup laksana budak, dan kehilangan relasinya dengan sang bapa. 他把自己比作好像那些做奴仆的人，活着的等级跟奴仆一样，跟父亲有距离。 Ia hidup laksana budak sehingga ia tidak bisa memahami bahwa segala yang dimiliki bapaknya adalah miliknya juga. 好像库工一样，他没有一个想法，就是父亲所拥有的本来就是他的。 Nah, saudara, di sini kita bisa melihat sebuah ironi. 所以呢，这个是很讽刺的一件事实。 Orangnya dekat tapi hatinya jauh. 这个人很靠近我们眼前，可是他的心里却离我们很远。 Kita bisa melakukan aktivitas rohani namun kehilangan relasi. 我们可以做许多属灵事工，可是却失去了这个属灵的关系。 Spiritualitas hilang digantikan oleh religiusitas. 这个属灵的活动呢，却被这个宗教的活动来所取代。 Hubungan yang hangat digantikan oleh hukum yang kaku. 这个温软的关系呢，却被这个非常僵硬的礼文所限制。 Saudaraku, perumpamaan Yesus sejatinya adalah sebuah teguran lembut bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
所以呢，主耶稣的这个比喻呢，可以说是一个非常温和的劝说，来使这些法利赛人醒悟。 Teguran ini saudara berlaku bagi kita juga, saudara. 这个责备呢，也是同样的向我们。 Bahwa sejatinya yang Allah inginkan adalah hati yang menyala-nyala untuk Allah. 所以呢，真正的神要希望我们有一个心里火热爱上帝的心。 Sebuah spiritualitas yang membara, bukan religiusitas yang merana. 是一个非常火热的属灵生命，并不是一个被礼文所淡漠的僵硬的一个态度。 Nah saudara, orang yang hidup di dalam religiusitas yang dingin sama seperti jemaat Laodikia. 当一个人他被这个规则所限制的时候，就好像老底嘉的教会一样。 Wahyu 3 ayat 15 sampai 18 menunjukkan peringatan Yesus. 在这个启示录那里特别的提起这个主耶稣给他们的提醒。 Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 启示录3章15节那里说：“我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水，又也不冷也不热，所以呢，我必从我口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是哪困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。” Saudaraku, jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya dan jemaat yang melakukan pekerjaannya. 所以呢，老底嘉的教会呢，他们是很富有的教会，他们也做了许多圣工。 Namun Yesus mendapati bahwa mereka suam-suam kuku dan Yesus berkata, aku akan memuntahkan engkau. 可是主耶稣说他们是不冷不热的，所以想把它吐出去。 Saudara, melakukan pekerjaan rohani itu baik, tetapi yang Allah inginkan adalah sebuah spiritualitas yang membara, bukan religiusitas yang merana. 所以呢，我们做属灵的施工是神所喜悦的，可是神要我们是火热的心去做，并不是一个以强迫的一个僵硬的态度来去侍奉他。 Saudara, baru-baru ini dunia kekristenan Indonesia dihebohkan oleh seorang mantan penginjil. 最近呢，在我们印尼国家有一个神的仆人，以前他是传道人，他的行为呢令很多的人争议。 Dia lulusan sekolah teologi ternama. 他是从非常出名的神学院毕业出来的。 Pembicara tampan yang digandrungi oleh remaja dan remaji. 是一个非常英俊的讲员，许多那些年轻的，无论是年轻少男少女，都非常的爱慕他。 Yang kemudian pindah agama. 可是呢，后来他却搬迁教会，或者是离开了他的信仰。 Saudara, bagi saya pindah agama adalah hak setiap orang. 我想每一个人，他们要改变他们的信仰是他们的权利。 Kenapa, saudara? 为什么我这样说呢？ Karena bersamaan dengan dia menyeberang ke agama lain, 因为当他迁移到另外的宗教， orang dari agama lain juga nyebrang ke sini. 别的宗教的人呢，也会进入成为基督教徒。 Jadi saudara, pindah agama bukanlah sesuatu yang aneh. 所以呢，离开原本的宗教，并不是一个很奇怪的事情。 Kalau begitu, apakah saya mengatakan bahwa si penginjil itu tidak salah kalau dia pindah agama? 那我这样子说，是不是这个传道人所做的事情没有错误呢？ Tidak, saudara. 并没有错误。 Dia jelas salah. 他真正的错误， Namun itu haknya, saudara. 乃是他的权利。 Dan jujur saja buat saya itu tidak menarik. 可以说，我不能够禁止他。 Yang menarik buat saya, saudara, adalah 可是呢，却令我感觉到有一些困扰的。 kok bisa? 为什么他会这么做呢？ Saudara, saya mengenal contoh ini secara pribadi.
我跟他在私下的感情非常的要好。 Secara pribadi saya sangat mengagumi Cuantau ini. 在私下里，我非常的佩服这位传道。 Dia memang jauh lebih muda dari saya, saudara. 虽然他比我更年轻， Tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan mau memakai dia. 可是呢，我却看到神在他的身上使用他。 Setiap kali saya ditanya oleh gereja atau sekolah, 所以每一次呢，有神学院或者是教会问我这件事情的时候， Pak Jimmy, 说金牧师 ada gak pembicara lain buat kaum muda selain Pak Jimmy? 除了金牧师，是否还有其他适合讲年轻人的那些讲员？ Saya biasanya akan menawarkan beberapa nama dan salah satu nama yang saya tawarkan selalu adalah nama beliau ini. 通常呢，我会推荐几位同工其中之一也就是这位传道。 Kenapa saya menawarkan Cuantau muda ini? 为什么我会推荐这位年轻的传道呢？ Karena saya suka mendengar khotbahnya. 因为呢，我很喜欢听他 Saya 讲 suka 道。 cara dia menata kalimat. 我很喜欢他的词句，我甚至也 Saya 把它 suka 抄 melihat 下 bagaimana 来。 dia membina anak muda. 我很喜欢他怎么样的对待年轻人。 Bagi saya saudara, jelas Allah mau memakai dia. 对我来说，神真的是要使用这个传道。 Saya melihat dia punya kapasitas yang luar biasa. 我看见他有很大的能力， Tapi sayangnya dia malah pindah agama. 可是呢，我却看到的， Jadi pertanyaannya kenapa dia bisa pindah agama, saudara? 他为什么却要搬到别的信仰呢？ Saudara, jika kita mendengarkan kisah perpindahan agamanya di YouTube, 所以当我在这个视频 YouTube 那里看到他搬了另外的宗教， saudara, kemarin ada orang yang mengunggah lagi kisah kesaksiannya di YouTube dan dalam waktu 1 hari sudah ada 2.000 orang tonton, saudara. 昨天有人把他的这个生活见证放在 YouTube 里面，然后我看很短时间内已经有2000名的人看了。 Kalau kita melihat saudara kisah perpindahan agamanya di YouTube, maka kita bisa melihat bahwa anak muda ini memang melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. 当我们看他在这个 YouTube 所放播出来的他的生活见证，他做了许多属灵的事工。 Namun di saat yang bersamaan saudara, dia kehilangan relasinya dengan Allah. 可是呢，在他那么努力服侍的时候，他却失去了与天父的那个关系。 Seperti si sulung, saudara. 就好像这个大儿子， Dia melayani bapaknya. 他很努力的来服侍他的父亲， Namun bukan sebagai anak, melainkan sebagai budak. 可是呢，却不是以一个儿子的态度，乃是一个后宫的态度。 Ia berbicara tentang kasih, 他谈到关于爱， namun gagal memahami kasih Allah. 可是他却没有经历神的 Ia 爱。 melakukan aktivitas rohani, 他做了许多属灵的活动， namun tidak takut berdosa. 可是他却不害怕犯罪。 Dia bersembunyi di balik jubah rohaniwan, 他把那个他自己藏在他那个属灵的外表 namun 后 tidak 面 pernah diubahkan oleh apa yang dia ajarkan. 但是呢，他却没有行出他所教导的道理。 Saudara, ini adalah realitas yang menyedihkan. 所以呢，这个就是一个非常可怕的现实。 Namun saudaraku, realitas adalah realitas. 但是呢，事实就是事实。 Nah, realitasnya saudara, 所以呢，这个现实告诉我们， kita bisa kelihatan dekat, 我们可以看来非常的靠近一个人， namun sesungguhnya kita jauh. 但是其实我们的心里却离得很远。 Kita bisa melakukan aktivitas rohani, 我们能够做属灵的事工， namun kita tidak punya relasi. 可是呢，我们却没有与神有好的关系。 Kita bisa mengajarkan Taurat tanpa mentaati. 我们可以教律法，可是我们自己没有行律法。 Kita bisa melayani namun tanpa hati. 我们可以服侍，可是我们却没有用心来服侍。 Nah, saudara, jadi daripada saya menghakimi anak muda ini, 所以呢，我不想这样子批评这个年轻的传道人。 saya lebih suka mengoreksi diri dan mendoakan dia. 但是呢，我反省自己，我 Saudara 要为他祷告。 Jujur saya merasa bahwa saya tidak lebih baik dari anak muda ini. 所以坦白的说呢，我也没有觉得我比这个年轻传道有更好的行为。 Saya tidak sin-proof, anti dosa. 我并不是说能够与这个罪恶免疫， Saya orang berdosa 我是一个罪人。 yang mungkin saja belum jatuh se-ekstrim anak muda ini. 也许我的犯罪呢，虽然没有好像那个年轻人跌落的那么深， Kegagalan saudara ini menyadarkan saya, saudara, untuk mengoreksi diri. 所以呢，他的失败使到我必须要自我反省， Apakah saya sungguh mengasihi Yesus? 是否我真正的爱主耶稣？ Apakah saya memang dekat di hatinya?
是否我真正的在心里与神亲近呢？ Saudara, saya tidak ingin menjadi ayam yang mati di lumbung padi, saudara. 我不希望好像那个在这个米仓里面死的那个老鼠， Dekat dengan sumber hidup rohani, 非常靠近这个属灵的泉源， melakukan pekerjaan rohani, 可以行出许多属灵的事工。 namun mengalami kematian rohani. 可是呢，我却经历属灵的枯干或死亡。 Saudara, ini peringatan buat saya dan buat saudara-saudara yang aktif melayani, entah sebagai majelis, entah sebagai pelayan, entah sebagai karyawan TU gereja, entah sebagai aktivis gereja. Ini peringatan keras buat kita, saudara. 所以呢，这个是一个非常严厉的提醒。无论是我们当牧师传道、当圣工人员、执事干事，或者是在教会里面办事处的员工。 Masalah kita, saudara, adalah kita begitu dekat dengan dunia rohani, 最大的问题就是我们与属灵的圈子非常的靠近， sehingga kita merasa bahwa dunia rohani ini adalah sesuatu yang biasa, saudara. 直到我们觉得这个属灵的气氛呢是一个非常平常的一个事情。 Kita kehilangan ketertarikan. 我们已经失去了那个非常感觉到吸引我们的日程。 Kita nggak seperti pada waktu kita bertobat pertama kali, saudara. 我们不再像起初刚刚信主的时候那么样的 Ketika 火 kita 热。 pertama kali bertobat, kita begitu rindu ingin mendengar firman Allah. 当我们刚刚开始悔改的时候，我们那么渴慕的想聆听神的话语。 Hari ini dengar khotbah, saudara, orangnya khotbah, kita yang dengar nggak ngefek, saudara. 可是今天呢，我们听别人讲道，再好的讲章，我们也不会觉得受到很大的 Karena 吸引。 kita merasa kita sudah melakukan aktivitas rohani yang mungkin saja nilainya kita anggap sama dengan mendengarkan khotbah. 也许我们心里在想，我所做的已经跟这个讲的这个道理都是符合的，我已经行出来了。 Kita lupa bahwa Yesus menegur Marta bukan karena dia bekerja, 我们忘记主耶稣这样的告诉劝勉马大，并不是因为他在忙碌。 Yesus menegur Marta karena di saat seharusnya Marta duduk mendengarkan, dia asik bekerja. 主耶稣劝勉马大的那个意义呢，是因为他应该听到的时候，他却在哪里忙碌他自己的事情。 Marta bisa saja berargumentasi, Tuhan, bukankah aku juga melakukan pekerjaan untuk melayanimu? 虽然马大他可以找理由说，我现在所做的都是为了服侍主耶稣。 Tapi fakta bahwa Yesus menegur Marta menunjukkan bahwa sesungguhnya di mata Yesus, 可是主耶稣责备马大，因为在主耶稣的眼里， duduk mendengarkan jauh lebih penting daripada melakukan pekerjaan demi dia atau atas nama dia. 坐在那里听他讲道，胜过于他在做其他的事情来服侍他。 Kenapa begitu, saudara? 为什么这样呢？ Karena duduk dia mendengarkan berbicara mengenai relasi. 因为坐下来听到那里所谈到的是与神的沟通。 Hanya orang-orang yang punya hubungan intim dan dalam yang bisa duduk bersama-sama, mencurahkan isi hati, saling mendengarkan dan saling memahami. 因为只有那些心灵非常接近的人，关系很要好的人，才能够坐得靠近，听一个人在讲的东西。 Ini sama kayak orang yang pacaran, saudara. Orang pacaran pertama kali jatuh cinta, pengen ketemu terus. 就好像人家谈恋爱的时候刚刚跌入爱河，一直想要见面，倾心吐意。 Udah jadian pengen dengar cerita dia bagaimana sih dia seharian. 即使是已经正式成为男女朋友了，还是很想知道他每一天做的一切的事情。 Udah kawin 15 tahun, saudara. Yang satu mah nonton TV, yang satu mah nyuci piring di dapur. 但是呢，结婚了15年，一个在看电视，一个在厨房洗盘子， Dekat tapi jauh. 很靠近，在一个房子里，可是距离很远。 Jadi saudara, kita melakukan aktivitas rohani bisa saja itu adalah sebuah casing, sebuah kamuflase. 所以呢，当我们做些属灵事工的时候呢，说不定只不过是一个外表，只不过是一个隐藏自己的一个外衣。 Bahwa sebetulnya kita nggak betah duduk di bawah kaki Yesus. 或者是我们感觉到非常的不舒服，坐在主耶稣的脚前。 Kita nggak betah berbenturan dengan cermin yang menunjukkan betapa bobroknya kita. 我们感觉到非常的不自在，这个眼镜面前来照出我们一切的瑕疵。 Kita lebih suka melakukan pekerjaan rohani, lebih safe. 我们想要逃避，我们更好做那些属灵事工。 Tapi nggak ada tuntutan komitmen yang lebih tinggi. 觉得在那里服侍，我们不需要有很大的委身，更安全。 Saudara, jangan terjebak dalam asumsi kerohanian yang keliru.
所以呢，我们不要因为这个错误的想法，对这个属灵的事情看的一个不一样的看法。 Orang yang rajin ke gereja dan rajin melayani belum tentu mencintai Allah. 有很多人，他们很殷勤来到教会，并不见得他们是真正的爱神的人。 Namun orang yang mencintai Allah pasti rajin ibadah dan suka memberi buah. 但是那些真正爱神的人，他们肯定是喜欢来教会，也接触很多的果子的人。 Saudaraku, kerohanian sejati tidak bergerak dari luar ke dalam. 所以，一个真正的属灵生命，并不是从外而进入来的。 Kerohanian sejati bergerak dari dalam keluar. 真正的属灵生命是从里头涌流出来的。 Orang disebut rohani bukan karena dia melakukan aktivitas rohani. 一个属灵的人，并不是他在外表上做出许多属灵的工作。 Orang disebut rohani karena ada hubungan yang intim dan dalam yang terekspresikan melalui aktivitas rohani. 一个属灵的人，乃是他在他的心里在他的这个想法里，非常的与神很亲密。 Saudaraku, Natal seharusnya mengingatkan kita 圣诞节应该是提醒我们， mengenai betapa besarnya kasih Allah buat kita. 提醒我们上帝的爱是何等的浩大。 Namun di saat yang bersamaan, saudara, Natal seharusnya mendorong kita untuk mengevaluasi diri. 同时，圣诞也提醒让我们来做一个自我反省。 Apakah Yesus benar-benar sudah lahir di hati kita? 是否主耶稣真正的诞生在我们的心里？ Apakah dia dekat di hati kita? 是否主耶稣跟我们的心的距离非常的靠近？ Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 让我们大家低头进入祷告。 Bapa, ampuni kami Tuhan. 天父上帝，求你赦免我们， Kalau selama ini kami menipu diri. 就是我们每一次的在欺骗自己。 Kami melakukan aktivitas-aktivitas rohani. 我们做了许多属灵的事工， Dan berpikir bahwa Yesus cukup puas dengan itu. 我们以为主耶稣对我们所行的感觉到满足。 Padahal Engkau adalah pencipta langit dan bumi. 其实神是创造天地万物的主宰， Engkau tidak membutuhkan apapun atau tidak membutuhkan siapapun untuk kehadiran-Mu sendiri. 神不需要我们做一些什么，也不需要我们有任何的贡献， Kami yang membutuhkan Engkau, 是我们需要上帝， bukan Engkau yang membutuhkan kami. 并不是神需要我们。 Tanpa kami melayani-Mu, 就是没有我们的服侍， Engkau tidak kekurangan satu apapun yang baik. 神也不会经历任何的欠缺， Alam semesta bisa memuji Engkau. 因为这个宇宙穹苍能够赞美你的名， Malaikat surga bisa melayani-Mu lebih baik. 天上的天使天君能够更好的服侍神。 Tapi Engkau mati buat kami. 可是主耶稣却为了我们而死， Engkau menebus kami supaya kami mempunyai hubungan yang intim dengan-Mu. 救赎我们，好叫我们能够与神有一个亲密的关系。 Yang Engkau mau dari kami adalah hati kami untuk-Mu. 神要求的是我们与神的那个亲密的心， Jadi ajar kami Tuhan 因此求神教导我们， untuk mengasihi-Mu 能够更加的爱神， dengan segenap hati, 全心全意的爱 dengan 神， segenap jiwa, 全心全意所有的 dengan 思 segenap 想， akal budi, 用我们所有的 dan 精 dengan 神， segenap kekuatan kami. 用我们所有的力量。 Ini seru doa dan permohonan kami Bapa. 这就是我们的祷告祈求。 Kami teringat pada saudara seiman kami yang mungkin berguguran di tengah jalan. 我们看到有许多属灵的同工，他们已经在这个路途上跌倒。 Ingatkan mereka bahwa Engkau mengasihi mereka juga. 就算提醒他们，让他们知道他们也是神所爱的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita nyanyikan. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想当初熟悉的承诺，宣读我们的信仰，使徒信经。我们用唱的方式来一同唱。 Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabar
sudah kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan beberapa pokok doa. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan supaya GKI Jatinegara boleh mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Kami rindu jemaat Tuhan boleh mengalami Allah, betul-betul mengalami kelahiran baru. Kekristenan bukanlah sebuah agama yang dihidupi, tetapi menjadi sebuah gaya hidup yang dihisap menjadi bagian yang integral di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu jemaat Tuhan memiliki spiritualitas sejati, sebuah hubungan yang intim dan dalam dengan Allah. Berkati majelis, berkati para rohaniwan, berkati di dalam kerjasama dan kinerja mereka, sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit, yang berbeban berat, yang bergumul, Engkau campur tangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan keluar. Tuhan memberikan pertolongan yang indah dan nyata tepat pada waktunya. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan menjaga kedamaian, keamanan, ketentraman negara ini dari segala upaya yang berusaha untuk menghancurkan negara ini, memecah belah negara ini, mengganti ideologi negara ini. Kami rindu ya Tuhan supaya negara ini benar-benar boleh menjadi negara yang berbeda namun tetap satu. Inilah suruh doa dan permohonan kami. Beri hikmat kepada pemerintah, kepada para pemimpin kami, kepada mereka yang berdiri di jajaran kepolisian dan angkatan bersenjata. Tuhan, Engkau campur tangan. Mari Tuhan, Engkau bekerja. Kami menyerahkan negara ini sekali lagi ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 342 352 9101. Atau Bapak Ibu dapat melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di warta WA Grup Jemaat GKI Jatinegara. Atau juga bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis sebagai bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. 会众们在今天的崇拜中，我们也有机会向神献上我们的奉献。奉献可以汇款至蒙福堂的账号，就是 BCA 342 352 9101。不方便汇款者，可以将奉献存到信封里，直到我们可以到教会参加崇拜的时候带上去。若是各位想将信封里的总奉献交上来，可以联系自治财政到贵府收取。 Mari kita berdoa jemaat sekalian. 我们进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih Bapa. Dimana pada pagi hari ini Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, Pendeta Jimmy Lukas Bapa. Firman yang begitu indah Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak Bapa, kami boleh semakin hari mulai semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih juga Bapa atas persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini Bapa. Biarlah persembahan kami ini Bapa boleh dipakai oleh majelis yang akan mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Marilah jemaat sekalian kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan hidup bagi Yesus. 让我们一起立志活在主里面，并且为了主的荣耀而活。我们一同唱。 为主而活。 Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Tinggalkan dunia dan dosa cemar. Serahkan semuanya ke hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus penghabisku, ku serahkan diriku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Dalam bahasa Mandarin. 我们用中文唱。 只被主耶稣所赐做中保，使我免罪孽，复兴主和好。看记主大爱，眼定主呼召，奉献我一切来随主引导。哦，主耶稣，我救主，我心奉献给你，因你在十字架上为赎我罪定死。我要你做我救主，来住在我心里，我一生一世到永远。哦，主完全归你。 Dalam bahasa Indonesia. 我们用英文唱。 Hidup bagi Yesus di ladangnya.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami lakukan hari ini. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau pertolongan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus terus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. 会众们崇拜已结束，请各自默祷。主耶稣与蒙福堂以及明大拉的尊会堂同在。